A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Apa khabar para penonton? Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua anda semua berada, para penonton sekalian, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah, kita panjatkan segala puja dan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali sama-sama pada pagi ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dan kita membicarakan pada pagi ini tajuk iaitu ibadat cepat ke syurga dalam konteks ibadah, iaitu ibadat cepat ke syurga. Dan sebagaimana biasa para penonton, kita bawakan bintang ilmuwan pada pagi ini, iaitu Al-Fadil Ustaz Jafri Abu Bakar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama tak jumpa Ustaz. Macam itulah. Lama tak digandingkan dengan Ustaz. Betul, lama tak digandingkan. Jadi alhamdulillah, biasa saya tengok banyak Facebook Ustaz ceramah, kata tak sempat saya nak follow Ustaz. Laju sangat. Jadi alhamdulillah, apapun semoga Allah Taala bagi kesihatan yang baik pada Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Berdakwah dan juga menyebarkan kebaikan kepada masyarakat, insya-Allah. Baik, nak tiru Ustaz susahlah. Ustaz level lain. Baik, jadi insya-Allah Ustaz, sebanyak akan kita kongsikan kepada para penonton, dan anda juga boleh ikuti kami ataupun tonton Tanyalah Ustaz pada pagi ini Ustaz menerusi HD di www.tonton.com.my. Dan juga Tanyalah Ustaz juga bersiaran serentak di TV3 dan TV9. Di TV9 kita lanjutkan 30 minit siaran tambahan sehingga jam 8.30 pagi. Dan juga anda juga boleh mengikuti kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa yang menonton di FB Live, tekan butang kongsi, sebar luaskan. Mudah-mudahan bermanfaat, insya-Allah. Kita ucapkan terima kasih kepada para penonton yang telah pun sudi mengajukan soalan dan juga kemusykilan kepada kita. Baik Ustaz, secara rumusan awal, mukadimah, ada yang bertanya Ustaz, tajuk ibadat cepat ke syurga ni, apa yang kita nak ceritakan tentang ibadat cepat ke syurga? Saya serahkan kepada Fadil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita panjat puji dan syukur pada Allah SWT dengan limpah kurnia, inayah dan taufik insya-Allah kita dapat sama-sama pada pagi ini, insya-Allah, dan ini merupakan salah satu daripada jalan untuk menuju syurga Allah SWT. Ingat Nabi SAW sebut apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang tempuh satu jalan dia untuk menuntut ilmu Allah, maka Allah akan mempermudahkan jalannya untuk masuk ke syurga Allah. Amin. Jadi pagi-pagi ini kita dapat berhimpun ramai-ramai. Salih alaihi Muhammad duduk kat depan TV, walaupun tak duduk dah depan saya ni. Kalau ramai-ramai nak duduk kat depan ni, rasa tak muat tempat ni kan. Jadi subhanallah, ni merupakan salah satu dari jalan untuk kita menuntut ilmu. Dan bila sebut jalan menuntut ilmu, maka dia merupakan jalan untuk Allah kurniakan kepada kita kemudahan untuk kita masuk ke syurga Allah SWT. Syurga ni matlamat kita. Allah SWT, memanglah matlamat kita ialah untuk meraih redha Allah. Cumanya nak masuk syurga juga, ingat, dia juga melalui redha Allah SWT. Kalau Allah tak redha, kita pun tak dapat masuk syurga Allah SWT. Dan dengan rahmat dan kasih sayang Allah lah kita akan masuk ke syurga Allah SWT. Tuan-tuan, Allah SWT Muhammad, syurga ni dia kampung halaman kita, Anas. Syurga ni dia kampung asal kita. Kalau orang tanya Anas ni asal daripada mana? Bukan syurga. Daripada Perlis. Syurga. Kita ni asal syurga. Muhammad. Sebab datuk dengan nenek kita asal syurga. Dan kita ni dalam perjalanan balik ke syurga Allah SWT. Orang kalau dia ingat kampung halaman dia,
kasih pada kampung halaman dia, dia memang akan berusaha untuk balik dan cari jalan. Kalaupun dia terpisah lama, dia akan usaha cari jalan untuk balik ke kampung halaman dia. Ada orang yang lupa kampung halaman, tak tahu jalan balik ke kampung halaman, dia panggil orang yang sesat dalam perjalanan. Lupa sesat, daratan. Lupa daratan, kacang lupakan kulit dan berbagai bentuk lupa lagi lah. Jadi subhanallah, misi kita ialah untuk kita balik ke syurga Allah SWT. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, kita hidup dekat dunia ni sekejap sahaja sebagai tempat untuk kita menanam pokok, untuk kita bercucuk tanam. Sedangkan hasil yang akan kita petik ialah nanti bila kita balik Sayyidina Muhammad ke negeri akhirat. Dan hasil-hasil inilah yang akan membawa kita untuk masuk ke syurga Allah SWT. Satu tempat yang sangat istimewa dan sangat indah. Tempat yang tak dapat kita bayangkan dan gambarkan dengan mata dan kepala kita. Nabi SAW menyebutkan, Allahumma salli ala Muhammad, qala Allahu azza wa jal, a'dattu li'ibadis salihin ma la aynun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar, kata Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku telah menyediakan kepada hamba-hambaku yang saleh satu keadaan dan kenikmatan yang mata tak pernah melihatnya, telinga tak pernah mendengarnya, dan akal dan tak pernah terdetik pada akal dan kalbu manusia. Kita kadang-kadang cerita syurga, Allah, orang duk play, duk main ayat-ayat berkaitan dengan syurga, dia buat video klip. Anas buat video klip, dia ambil lah gambar-gambar yang cantik-cantik, air terjun, hijau-hijau lawa, ada hat-hat ataupun rumah-rumah ke pondok-pondok kecil-kecil itu. Dia pun buat, saya semat, tu pun cantik lah. Dia cantik, kita kata cantik sangatlah, seolah-olah macam itu syurga. No, bukan. Itu bukan syurga, sebab syurga tak pernah terlihat dengan mata. Selagi kita pernah tengok dengan mata, itu bukan syurga. Bahkan apa yang ada, Nabi SAW cerita gambaran dia. Tuan-tuan boleh bayangkan, sungai-sungai yang mengalir, Allah sebut tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam kitab tafsir kita duk baca sungai yang warnanya begitu indah, cantik sungainya. Di kiri dan kanan sungai itu ada bukit-bukit daripada permata-permata, reflect kepada sungai tersebut, bercahaya indah, subhanallah. Ni mungkin ada di kalangan kita yang sedang terbayang di mata, di akal kita ni. Apa yang terbayang di akal kita itu bukan syurga. Sebab syurga ini duduk beyond imagination, di luar daripada kotak akal. Tuan-tuan boleh bayang tak satu tempat yang tak akan ada langsung kesedihan? Tak sedih langsung, tak ada tempat, tak ada sikit pun sedih. Kecil hati, dengki, khianat, iri hati, tak ada. Cemburu, tak ada. Tempat yang tak ada langsung sakit. Salih Azmat, ada orang waktu hidup kat dunia, Allah uji dengan kesakitan. Ke akhirat tak ada sakit. Boleh bayang tak dekat syurga nanti, Salih Alaihi Muhammad, umur muda je, tak tua-tua. Nabi gambarkan seperti pakai yang tidak pernah lusuh. Bukan pakai yang tak pernah lusuh. Nabi menggambarkan kita pakai satu bentuk pakaian yang tak lusuh-lusuh. Muda, sentiasa muda. Cantik, kulit tegang aja sedia, tak pernah kedut-kedut, kan? Sallallahu Alaihi Muhammad. Satu keadaan yang kita hidup dalam keadaan sentiasa bergembira. Gembira aja, tak pernah sedih, tak seronok. Bahkan kegembiraan kita bertambah. Hari ini seronok, esok lagi seronok. Kemudian lagi seronok, lagi gembira. Mana nak cari tempat macam tu? Makan satu suap, ya Allah sedapnya. Suap yang kedua lebih sedap daripada suap yang pertama, walaupun pada makanan yang sama. Makan sama, suap yang kedua lagi sedap, suap yang ketiga lagi sedap. Minum teguk yang pertama sedap. Mana nak cari makanan macam tu? Memang tak ada makanan macam tu. Macam tak logik je Ustaz. Memang tak logik dengan akal. Pasal dalam syurga benda di luar daripada kotak akal. Tapi itulah yang nak kita cari nanti. Dan kemuncak keindahan pada syurga, kenikmatan pada syurga ialah apabila kita melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini merupakan benda yang kita cari dalam hidup kita. Segala usaha, penat jerih, susah payah dalam kita menjalin kehidupan kita, kita nak cari syurga Allah di endingnya. Dan semuanya ada usaha. Dan urusan ini dinamakan sebagai ibadat membawa ke syurga. Inilah yang nak kita bincangkan pada hari ini. Saudara Muhammad, persoalan berkaitan dengan apakah amalan-amalan mungkin yang boleh kita lakukan, yang endingnya nanti mudah-mudahan Allah akan kurniakan kita
akan syurga Allah SWT. Allah redha kita untuk syurga, Allah rahmati kita untuk masuk ke syurga Allah SWT, dan kita termasuk dalam golongan orang yang dapat melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala nanti di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Amin, insya-Allah. Mudah-mudahan ibarat sirih pulang ke gagang, belut pulang ke lumpur. Mudah-mudahan kita kembali bertemu semula, dikumpulkan di dalam syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, insya-Allah. Mudah-mudahan. Baik, Al-Fadhil Ustaz dan juga sidang penonton, kita raikan dengan izin Ustaz. Ada soalan pertama daripada sahabat Facebook kita, Pak Suli Romli, yang bertanya. Baik Ustaz, apakah jenis ibadah yang membolehkan kita cepat ke syurga, dan adakah kerana ibadah yang banyak juga melayakkan kita cepat ke syurga, sedangkan kita semua tahu yang redha Allah Subhanahu Wa Taala lah yang membawa kita ke syurga dan bukannya banyak amalan yang dihitung. Mohon pencerahan Al-Fadhil Ustaz. Allahu Akbar. Alhamdulillah, terima kasih Pak Suli Romli atas soalan yang diajukan tadi. Ustaz Jumaid, inilah kelebihan daripada media sosial, kan? Boleh tanya soalan, dan antara jalan-jalan mungkin untuk kita meraih syurga Allah SWT ialah dengan kita menumpang amalan-amalan orang yang lain. Macam mana tumpang amalan orang lain? Kita sebarkan, kita sharekan live kita ni, dan kita sharekan ilmu, insya-Allah. Jadi saya nak setiap orang yang menyaksikan kita secara langsung di Facebook, ruangan Facebook ni, untuk tolong, tak ada seorang pun yang tidak klik share. Tekan share. Kita biar kita ni jangan kedekut jari, dia panggil, untuk seluas-luasnya orang menumpang ataupun mendapatkan ilmu Salih Muhammad yang dikongsikan pada pagi ini. Mana tahu ada orang, dulu saya pernah jumpa dengan Syekh Nuruddin. Lepas tu sembang dengan dia, share bagi nasihat. Dia kata, Jafri, kita ni semua nak masuk syurga, tapi kita ni ilmu pun tak ada, amal pun tak ada. Tapi nak masuk syurga, habis tu nak buat macam mana? Dia kata, ada orang yang nak pergi Tokyo, nak pergi luar negara, dia beli tiket kapal terbang. Ada orang dia dapat pergi Tokyo, dapat pergi luar negara, Salih Muhammad, tapi dia tak beli tiket kapal terbang. Dia sampai juga dengan dia khidmat kepada orang yang beli tiket kapal terbang. Jadi stewardess ke, jadi steward ke, jadi pilot ke. Ada orang yang nak masuk syurga, kita khidmat kepada orang tu dan akhirnya dia masuk syurga. Mudah-mudahan Allah bless kepada kita untuk kita juga dapat masuk syurga. Dengan apa? Kita kongsi ilmu, kan? Tumpang barokah. Tumpang jalan orang nak masuk syurga, kita pun mudah-mudahan dapat masuk. Itulah saya minta tuan-tuan tolong share. Baik, menjawab kepada soalan Pak Suli atau Pak Suli Romli ni, Salih Muhammad, Allah sebut dalam surah At-Taubah ayat 72. Wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakina tayyibatan fi jannatin adnin wa ridwanum minallah akbaru dhalika huwal fawzul azim. Allah sebut, Allah menjanjikan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, akan beroleh syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya dan beroleh tempat-tempat yang baik dalam syurga Adnin, serta keredaan dari Allah yang lebih besar kemuliaannya. Balasan yang demikian itulah kejayaan yang besar. Dalam ayat ni Allah cerita tentang orang-orang yang akan mendapat syurga Allah SWT. Apa dia? Orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan. Syarat nombor 1 sekali, dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli Muhammad. Macam mana maksud iman? Yakin. Salli alaihi Muhammad. Apa rukun iman? 6 perkara yang kita bincangkan. Ini kena ada kunci nombor 1 sekali untuk dia masuk syurga Allah, iaitulah dia beriman. Kunci yang kedua Allah sebut dalam surah yang lain, dalam surah Bayyinah, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Sedap ayat tu Anas. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Tu pun dah cerita kekal dah. Allah tambah top up lagi abada. Maksud dia kekal sampai bila-bila, selama-lamanya, dengan takkid, dengan pengukuhan lagi kat ujung dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Radhiyallahu anhum, Allah redha dekat mereka. Wa radu'an, mereka juga redha dekat Allah. Sallallahu Muhammad. Zalikal liman khasyia rabbah. Tuan-tuan Sallallahu Muhammad, dalam ayat ni cerita apa? Syarat nombor 2 nak dapat syurga Allah SWT yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, iaitulah beramal saleh. Sallallahu Muhammad. Jadi 2 kunci ni,
beramal, beriman dan beramal soleh. Gabung dua benda ni, mudah-mudahan insya-Allah dia layak untuk masuk syurga Allah SWT. Cuma ada kunci satu lagi, nama redha, yang tu kita bincang sekali. Allahu Akbar. Redha, insya-Allah kita simpan sebentar lagi. Sebab itu bila mana sebut redha, ada sahabat yang dijamin syurga oleh Nabi SAW. Nanti mungkin Al-Fadhil Ustaz boleh jelaskan kepada para penonton. Terus kekal bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, insya-Allah. Bila saya sebut macam tu, ibu-ibu kena doa sungguh-sungguh, aminkan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan Allah Taala ganjarkan kepada kita syurganya. Amin, insya-Allah. Mudah-mudahan radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Sadaqallahul azim. Ayat yang masih lagi kita bicarakan Ustaz berkenaan dengan redha tadi, sebagai menjawab soalan Pak Suli Romli. Saya serahkan kembali kepada Fadil Ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Imam Ghazali rahimahullah taala, nak masuk syurga ni kuncinya nama sabar. Sabar, Salih Muhammad. Sabar dalam apa? 3 perkara kata Imam Ghazali. Yang pertama, sabar dalam melakukan ketaatan. Oi, bukan senang nak buat taat, tuan-tuan. Saya Muhammad nak semayang, ya Allah, nak masuk syurga ke? Nak masuk, mailah semayang cepat sikit. Allah, Allah, ya Allah. Pergilah semayang jemaah. Ya Allah, saya semayang seorang-seorang pun tak apa dah. Yang penting semayang. Yang penting semayang. Allah, tuan-tuan. Jadi subhanallah, nak dapat syurga, nombor 1 sabar dalam melakukan ketaatan. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Benda seronok, benda maksiat ni seronok pada nafsu. Bukan senang, tapi sabar, mujahadah, lawan. Insya-Allah dengan kesabaran kita melawan hawa nafsu kita untuk meninggalkan kemaksiatan, maka Allah berikan kepada kita syurga. Sebab nak tinggal maksiat ni pun ada 2 keadaan dah. Yang pertama, keadaan kita tak pernah melakukan maksiat tersebut. Itu lebih mudah. Keadaan kedua ialah meninggalkan maksiat yang pernah kita lakukan. Ini payah. Sebab benda pernah rasa. Kan? Jadi susah. Sebab tu pahala dan ganjaran orang yang meninggalkan kemaksiatan yang pernah dia lakukan itu lebih besar daripada ganjaran meninggalkan kemaksiatan yang tak pernah dia buat. Yang ketiga, inilah tuan-tuan, dia panggil apa? Salih Muhammad, bersabar dalam menerima Muhammad qada ketentuan Allah. Pak sinilah nama dia redha. Salih Muhammad, Allah perintah apa? Kita redha untuk terima. Allah larang apa? Kita redha untuk terima. Allah tentukan apa sahaja dalam hidup kita, kita redha menerima segala ketentuan yang telah Allah berikan dalam kehidupan kita. Maka ini 3 jalan untuk masuk syurga Allah SWT. Kita redha pada Allah, Allah akan redha balik kepada kita. Ini mudah-mudahan insya-Allah dengan sabar tadi ni kita akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Wallahu alam. Amin, insya-Allah. Dan sebelum kita berbicara tentang sahabat yang dijamin syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi Ustaz, kita ada soalan kita nak raikan dulu. Sahabat di Facebook Intan Zurinda Abdul Razak. Baik Ustaz, antara sikap orang kita adalah akan segera mengamalkan ibadah ringkas yang dijanjikan syurga, namun gagal daripada sudut fik keutamaan yang sunat dikejar, yang wajib keciciran. Mohon sedikit nasihat daripada Ustaz. Ya Allah, inilah tuan-tuan sekalian, Allahumma salli Muhammad. Kita nak masuk syurga. Tuan Intan Zurina Abdul Razak, terima kasih banyak-banyak atas soalan yang sangat baik ni. Tuan-tuan, soalan-soalan benda-benda yang macam ni kita kena mengaji. Kita kena mengaji. Ada orang terlalu nak menjadi ahlu tasawuf. Dia nak jadi orang-orang yang tenggelam dalam sufi, kesufian, tetapi meninggalkan peringkat paling asas, yang ini akidah dan ibadah. Sayyid Muhammad. Sebab tu sampai ke tahap ada orang yang dia terlalu nak mencari ma'rifah kepada Allah, tetapi dia tak semayang. Dia kata dah sampai satu tahap, aku ni dah tak perlu semayang lagi. Pasal apa? Pasal aku dah duduk di makam yang tinggi, ma'rifah kepada Allah. Tak kena tu Sayyid Muhammad. Sebab apa? Sebab dia telah meninggalkan steps
perjalanan keilmuan dia untuk menjadi orang yang ma'rifatullah, yang kenal dengan Allah. Tuan-tuan Allah Muhammad, ingat 3 cabang ilmu yang wajib kita belajar, paling basic untuk kita masuk syurga Allah SWT. Kata Nabi SAW, seorang sahabat tanya, "Ya Rasulullah, afara'aita, apa pendapat kamu wahai Rasulullah SAW? Kalau aku ini salat maktubat, aku sembahyang yang fardu saja. Wa sumtu Ramadan, aku puasa dalam bulan Ramadan saja. Wa halaltu halal wa haramtu haram, apa yang dihalalkan oleh Allah aku halalkan, apa yang diharamkan oleh Allah aku haramkan. Adkhul jannah, apakah aku akan masuk syurga?" Qala Nabi SAW, "Na'am." Berkata Nabi SAW, "Ya." Jadi Sayyid Muhammad, tuan-tuan, ini basic dia. Kata sahabat ni, "Rasulullah, kalau saya ni sembahyang fardu saja, saya kalau Sayyid Muhammad puasa bulan Ramadan saja, saya apa yang Allah halalkan saya buat, apa yang Allah haramkan saya tinggal, saya masuk syurga ke?" Kata Nabi, "Ya." Kita pun pegang yang tu, lepas tu mayang fardu sajalah, tak tinggal. Lepas tu haji pun tak ada, dalam tu zakat dan tu. Maksudnya kita ambil pada zahir hadis tanpa kita faham apakah kehendak hadis. Di sana peranan ulama dalam membahaskan Sayyid Muhammad apa yang sebenarnya nak disampaikan dalam hadis Nabi SAW sebut. Maka tuan-tuan, di sinilah namanya ilmu. Nombor 1, tuan-tuan, cabang ilmu yang tuan-tuan wajib belajar, nama dia ilmu akidah ataupun ilmu tauhid. Kita kena kenai Allah SWT sungguh-sungguh. Kenai, maksudnya menanamkan, memasakkan akidah yang kuat dalam kehidupan, dalam hati dan keimanan kita kepada Allah SWT. Nombor 1, kenai Allah sungguh-sungguh. Kemudian mengaji cabang ilmu yang kedua, namanya ilmu fiqh ataupun ilmu ibadah. Dah kenal Allah, macam mana cara untuk kita beribadat kepada Allah. Ulama dah susun dekat kita. Bermula daripada pengajian ilmu yang namanya taharah. Belajar tentang macam mana nak bersuci dulu, jenis-jenis ayat apa semua. Sampailah kepada munakahat, jinayat apa semua tu. Duduk pada satu bidang ilmu yang namanya ilmu fiqh ataupun ilmu ibadah. Kemudian ngaji pula pangkat yang ketiga, namanya ilmu akhlak ataupun ilmu adab ataupun ilmu yang kita kenal sebagai ilmu tasawuf. Ini 3 cabang ilmu ni namanya ilmu fardu ain. Bila sebut fardu ain, wajib. Wajib pada siapa? Aini, pada setiap individu yang mukallaf. Dia beriman, dia Islam, dia berakal, dia balik, wajib mengaji ilmu yang macam ni. Sampai seruan pada dia. Ustaz cuma tambah yang keempat, kata ulama. Jadi subhanallah, Ustaz Muhammad, maka cukup syarat ni wajib mengaji ilmu. Bila dia faham tentang ilmu fardu ain, barulah dia faham keutamaan. Ustaz Muhammad, ni nak masuk syurga, buat amalan sunat pulun, tapi semayang tak jaga. Semayang ditinggalkan. Ibadat fardu dia tak buat. Ustaz Muhammad, ni saya tengah semayang duha ni. Saya tengah semayang duha ni dekat pejabat. Dia sampai setengah jam dia duduk dalam surau kat tempat kerja dia, dalam surau kat tempat kerja dia, tinggal kerja dia yang hakiki. Itu dah tak boleh nak letak mana satu keutamaan yang perlu dia lakukan. Sedangkan kerja hakiki itu wajib, sedangkan sembahyang sunat itu sunat. Maka di sinilah peranan ilmu. Mudah-mudahan dengan kita belajar yang namanya ilmu fardu ain ini, Allah akan memberikan panduan yang tepat dalam kehidupan kita, yang mana utama, yang mana yang kurang utama untuk kita susun untuk bawa kita masuk syurga Allah SWT. Wallahu a'lam. Amin, insya-Allah, mudah-mudahan. Sebab itu dalam tayangan Ustaz kita sajikan ke semua aspek-aspek pengajian ilmu itu, sama ada tauhid ataupun akidah itu, dan juga pengajian fiqh, dan juga kita masukkan juga pengajian akhlak dan juga tasawuf untuk memberi pendedahan kepada para penonton. Kalau mungkin yang tak sempat pergi masjid surau, mereka ada option untuk belajar. Tidak ada alasan untuk tidak belajar. Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah. Baik, kita nak teruskan lagi Ustaz dengan soalan yang berikutnya, tapi sebelum tu berkenaan dengan yang tadi itulah, Asyik jawab soalan penontonnya, soalan saya pun kena jawab juga. Baik, 10 sahabat yang dijamin syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mungkin apakah rahsia dan juga amalan ataupun ibrah yang kita boleh ambil Ustaz daripada sahabat yang dijamin syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sedikit Ustaz. Sahabat-sahabat yang dijamin syurga ini adalah sahabat-sahabat yang istimewa. Sahabat-sahabat yang Allah Muhammad tak pernah meninggalkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pengiktirafan yang Allah berikan kepada mereka dengan jaminan syurga Allah, yang mereka mendapat jaminan syurga itu tidak melalaikan mereka daripada kehidupan akhirat mereka. Contoh, kalau kita lah Ustaz Anas, tiba-tiba ada
orang mai, tok guru mana, syekh mana mai duduk dengar, tengok muka kita, dia kata, "Tuan ni nama apa?" "Oh, saya ni nama Jafri." "Masya-Allah, semalam saya mimpi tuan lah." "Oh, mimpi apa?" "Mimpi duduk dalam syurga paling tinggi." Allah. Oh, dia beritahu kata kita masuk syurga. Saya ingat esok tak semayang dah apa. Esok pakai sedekah lah. Tak ada dah apa, dah cover buat syurga. Tetapi para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka mendapat jaminan syurga, sedangkan selepas mereka, walaupun mereka mendapat jaminan syurga, mereka tidak meremehkan walaupun sedikit, bahkan makin bertambah ibadat mereka kepada Allah SWT. Sayyidina Muhammad. Bahkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sendiri, waktu dia sedang sakit nak wafat itu, Sayyidina Muhammad, dia meletakkan kepalanya di atas Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anak dia letak atas paha dia. Bila dia tersedar, dia turunkan kepala dia daripada paha Abdullah bin Umar. Dia kata, "Wahai ayahku, kenapa letak duduk kat sini?" Dia kata, "Tak mau wahai Abdullah. Aku takut ni aku ni jadi ahli neraka. Allah. Kalau aku jadi ahli neraka, aku tak mau kepala ahli neraka duduk atas pahamu wahai Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu." Dalam keadaan dia tu, Sayyidina Muhammad dah dijamin syurga pun dia takut lagi. Dia termasuk di kalangan ahli yang masuk neraka Allah SWT. Dia kata, kalaulah, kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kalaulah semua orang dapat masuk ke syurga Allah kecuali seorang aja, aku takut akulah orang tu. Allah. Kalaulah semua orang masuk neraka kecuali seorang aja, aku takut aku tak termasuk daripada kalangan orang tu. Itu maksud kekuatan keimanan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, walaupun mendapat jaminan syurga, tetapi mereka masih, Allahumma salli Muhammad, kuat keimanan mereka kepada Allah SWT. Sebab itulah mereka ni layak untuk mendapat jaminan syurga Allah SWT. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita dapat menurut jejak langkah dan mengikuti jalan sahabat-sahabat yang dijamin syurga oleh Nabi SAW. Banyak lagi akan kita kongsikan. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Alhamdulillah, para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insya-Allah kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Jafri Abu Bakar, yang mana kita masih lagi, para penonton, berbicara tentang syurga. Di tajuk kita dalam bab ibadat cepat ke syurga. Semua orang nak kembali ke syurga. Kerana itulah, kata Fadhil Ustaz, tempat asal kita ibarat belut pulang ke lumpur, sirih pulang ke gagang. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala nanti. Amin, insya-Allah, mudah-mudahan. Baik Ustaz, kita ada soalan yang berikutnya yang kita nak raikan daripada sahabat Facebook kita, Sirna. Ustaz, boleh tak terangkan kisah-kisah yang boleh menjadi inspirasi kepada kami, yang mana ada di antara amalan atau ibadah tersebut yang boleh membawa kita ke syurga dengan cepat? Dan apakah ciri-ciri orang yang masuk syurga tanpa hisab? Ustaz, soalan daripada Sirna. Subhanallah, Sayyid Muhammad. Bagus soalan Sirna ni. Mengingatkan saya kepada kisah seorang sahabat Nabi SAW. Yang ni ikut kita boleh buat, tapi susah juga. Satu hari Nabi SAW duduk dengan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Sallallahu alaihi Muhammad. Tiba-tiba Nabi SAW beritahu, satgi akan masuk seorang lelaki ahli syurga. Allahu Akbar. Sallallahu alaihi Muhammad. Para sahabat ni pun excited nak tengok siapa ni ahli syurga ni. Apakah amalan dia, hebat dia macam mana. Sallallahu alaihi Muhammad. Dah kuliah duk berjalan ni. Masih duk berjalan. Tiba-tiba main seorang lagi kelang kabut je. Main kelang kabut dengan wajah baru basah dengan wudu, dengan selipar kat tangan. Betul, dia ni ke? Macam bukan dia aja, macam waktu tu betul kan? Sebab apa? Sebab majlis dah berjalan lama dah. Orang ni baru sampai. Dalam hati main dengan lambat mau cukup kan. Kami ni patut kami lah orang paling awal lagi masuk syurga, sebab dia dengan main lambat. Kami dah awal ni. Allah. Tapi itulah orang yang last main. Lepas tu dia pun macam duk bermain-main persoalan. Kemudian Sallallahu Muhammad, esoknya Nabi SAW kata lagi, sebentar lagi akan ada ahli syurga. Kemudian tengok ahli syurga, dia akan masuk.
Mereka pun semua excited tunggu. Tengok orang tu juga. Allahuakbar. Orang tu juga dengan main lambat, dengan baru nak ambil wuduk, dengan selipar kat tangan. Mereka duduk heran. Dia ni betul. Sayyid Muhammad. Demikianlah pada hari yang ketiga baru memang sah lah, confirm lah sebab orang yang sama aja. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia curious tau. Dia kata, apa amalan orang ni? Walaupun dia tak duduk dengan majlis macam hebat macam kami, dia pun main lambat apa semua sebagainya. Tapi apa kok ada amalan dia yang dia buat yang boleh menyebabkan dia ni masuk syurga? Dia pun ikut je, follow je orang ni balik. Orang ni pun sampai-sampai kat rumah dia. Dia kata, tuan boleh tak saya nak tumpang tidur di rumah tuan? Sallallahu alaihi Muhammad. Saya ada masalah dengan keluarga saya apa semua. Saya tak boleh nak balik rumah. Saya nak tidur di rumah tuan. Dia tu pun kata, okey silakanlah. Dia tujuan dia nak tengok, dia nak observe apa yang orang ni buat. Tapi sepanjang dia duduk dekat situ, dia tengok orang ni semayang biasa aja. Semayang masuk waktu semayang. Sayyid Muhammad. Nak kata dia qiyam mulai 3-4 pagi bangun menangis-nangis, tak ada juga. Nothing special lah. Tak ada special, nothing special. Kita dia ini kalau tengok amalan aku lagi terror pada dia pun kan. Betul Sayyid Muhammad. Kemudian sampailah 2 malam ataupun 3 malam, akhirnya dia mengaku, dia kata, tuan, saya minta maaf lah, sebenarnya saya tak ada masalah pun kat rumah saya. Cuma Rasulullah SAW beritahu kata kamu ni merupakan ahli syurga Allah. Dan saya cuba nak tengok apakah amalan yang tuan lakukan, sallallahu alaihi Muhammad, sehingga tuan dapat layak Nabi SAW gelarkan tuan sebagai ahli syurga. Allahuakbar. Dia pun terkejut. Dia kata, takkan kot macam tu, sallallahu alaihi Muhammad. Cuma dia kata apa? Apa yang kamu tengok aku buat, itulah aku. Aku semayang pada waktu dia, tu je. Tak ada lebih-lebih dengan amalan sunat ke apa semua, sallallahu alaihi Muhammad. Bila masuk waktu semayang, aku semayang, sallallahu alaihi Muhammad. Bila kena puasa, aku puasa. Tak lebih pada yang tu. Tak ada aku beria-ria dengan amalan sunat. Cumanya mungkin satu aja. Apa dia? Pada setiap hari aku akan maafkan semua orang. Dan aku tidak ada sikit pun rasa dengki, tidak ada sikit pun rasa iri hati pada orang lain. Allah. Tak ada. Itu aja kod yang lebih pada orang lain. Maka sahabat ni kata pada dia, dia kata memang selayaknya engkau dapat syurga Allah. Pasal benda tu benda yang paling susah sebenarnya. Benda. Kita boleh buat macam-macam ibadat, tapi tuan-tuan sekalian, ada taklah hati kita rasa dengki pada orang lain, iri hati pada orang lain, rasa tak suka, rasa orang tu lebih, kita tak redha dengan apa yang orang tu dapat. Hasad kita tu susah nak buang lah semua. Letak apilah kita kat mana pun, tinggi kah, rendah kah, alim kah, soleh kah, biasa kah, antara satu benda yang paling susah kita nak buat ialah sifat dengki. Dengki pada orang. Kalau kita boleh buat, kalau kita boleh buang sifat itu yang namanya sifat dengki dan iri hati itu, Sayyid Muhammad, biiznillah, mudah-mudahan dia merupakan salah satu dari kunci untuk kita dapat masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, insya-Allah, mudah-mudahan. Wallahu a'lam. Yang penting tu key dia bi ghairi hisab, tu tanpa hisab. Yang tu kita mengharapkan sangat, mudah-mudahan. Yang tu yang sangat-sangat kita harapkan, betul insya-Allah. Sebab hisab ni panjang Ustaz. Ya Allah. Takut kita. Baik, berikutnya Ustaz, dengan izin kita raikan lagi soalan daripada sahabat Facebook Mar WKN yang bertanya, penonton setia kita, masihkah ada harapan seseorang itu masuk ke syurga jika masa mudanya tiada amalan? Bila dah tua barulah ingat untuk beramal ibadah sebanyak mungkin. Benarkah Ustaz orang fakir miskin lebih cepat dan lebih ramai masuk syurga jika dibandingkan dengan orang yang kaya? Mohon penjelasan daripada Fadil Ustaz. Allahumma salli Muhammad. Terima kasih Mar WKN. Ni memang dialah memang dia penonton setia lah. Kalau Sayyid Muhammad, nama dia kira top list lah. Tuan-tuan Sayyid Muhammad, ada dua soalan tu. Nombor pertamanya ialah berkaitan dengan alah tua-tua baru nak buat ibadat, dulunya tenggelam dalam maksiat. Sayyid Muhammad. Zaman kegemilangan. Zaman ghaflah jingka. Kegemilangan. Jadi subhanallah Sayyid Muhammad, Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis. Nabi kata, inna ahadakum ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu baina ila zira' fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu baina ila zira' fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli al-jannah fa yadkhuluha atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sungguh setiap orang itu, ada orang itu kata Nabi SAW, dia beramal dengan amalan ahli syurga sepanjang hidup dia. Sepanjang hidup dia, dia beramal dengan amal syurga aja. Sehingga kan dia dengan syurga ni tinggal satu hasta lagi. Ni. Illa zira', tinggal satu hasta lagi nak masuk. Lalu kitabnya mendahuluinya dan dia beramal dengan amalan ahli neraka, lalu dia pun masuk neraka. Sungguhnya seorang itu kata Nabi beramal dengan amalan ahli neraka sepanjang hidupnya sehingga dia dengan neraka tinggal satu hasta lagi nak masuk. Lalu
kitabnya mendahuluinya dan dia beramal dengan amalan ahli syurga, lalu dia pun masuk syurga. Dalam sebuah hadis yang lain Nabi SAW sebutkan, fa innamal a'malu bil khawatimiha, sungguhnya amal Allah kira pada penghujungnya. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, kita dulu biasa tenggelam dalam maksiat. Kita dulu biasa buat benda tak baik, benda tak elok. Tapi di hujung-hujung usia kita, Allah bagi kat kita taufik dan hidayah. Allah bagi hidayah, Allah bagi taufik kat kita. Allah mesti selamat. Dan dengan taufik dan hidayah ni apa jadi? Kita bersungguh-sungguhlah, usaha sungguh-sungguhlah untuk jadi orang yang terbaik. Tuan-tuan, Allah tak tengok masa silam kita. Mudah-mudahan dengan kebaikan-kebaikan yang kita buat di hujung-hujung usia kita, walaupun kita rasa macam tak mampulah nak menampung. 30 tahun duk lama maksiat, ni baru 3-4 tahun duk buat baik. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi Nabi SAW menyebutkan, ittabi'sailah tahasana tatamhuha. Ikutilah kemaksiatan yang kamu lakukan dengan kebaikan. Yang kebaikan ini akan memadamkannya. Bukan sekadar Allah bagi pahala, tetapi amalan kita itu memadam dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Sambil kita bertaubat kepada Allah, mudah-mudahan insya-Allah Sayyidina Muhammad, itu menjadi tanda bahawa Allah sedang memberi kebaikan kepada kita untuk kita masuk ke syurga Allah. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau macam tu lagu mana kami ni? Kalaulah Allah yang menentukan hujung kami ni lagu mana, macam mana ni ya Rasulullah? Sia-sialah kami buat baik semua ni kalau hujungnya Allah takdirkan kami ni jadi ahli neraka. Kata Nabi SAW, seorang itu akan cenderung kepada mana tempat Allah nak letak kat dia. Kita ni cenderung ke mana? Hati kita ni cenderung ke mana? Cenderung ke buat baik, cenderung kepada amalan, cenderung kepada nak sedekah, cenderung kepada nak melakukan ibadat-ibadat, ataupun masih lagi duk cenderung ke arah maksiat, masih seronok ke arah maksiat, masih duk berlawan mujahadah di antara maksiat dengan kebaikan. Tuan-tuan timbang-timbang sendirilah. Yang keduanya, Sayyidina Muhammad, soalannya tadi berkaitan dengan fakir miskin. Orang fakir miskin. Betul ke orang fakir miskin dapat masuk syurga lebih awal daripada orang-orang yang kaya raya? Tuan-tuan tahu tak? Daripada 10 sahabat yang dijamin syurga Allah, 7 paling kurang daripada mereka ialah orang yang super kaya. Jutawan. Billionaire. Bukan setakat kaya, sangat kaya. Sangat kaya. Zubair bin Awam, sangat kaya. Sayyidina Muhammad, Abdul Rahman bin Auf, sangat kaya. Talha bin Ubaidillah. Sayyidina Muhammad, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pun orang kaya. Sayyidina Abu Bakar pun kaya. Dia pun orang kaya, Sayyidina Muhammad. Tetapi kaya mereka manfaatkan kelebihan dan kekayaan mereka untuk mereka infak fisabilillah, untuk mereka gunakan ke jalan Allah, dan akhirnya ini menjadi penyebab mereka masuk syurga. Yang disebutkan tentang lambat dan cepat itu ialah berkaitan dengan hisab. Persoalan soal hisab. Tetapi seorang yang walaupun dia kaya, tetapi keimanan dan kekuatan jiwa dia untuk bersedekah, untuk menginfakkan ataupun menjadikan kekayaan dia itu sebagai jalan dia masuk syurga, end up-nya, ingat, orang yang dapat masuk syurga di antaranya ialah Allah permudahkan hisab. Permudahkan hisab. Nabi SAW sebut kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia kata, seandainya orang itu Allah hisab dia dengan terperinci, nescaya dia akan diazab. Maksudnya bukan tunggu kaya. Kadang-kadang dia miskin, tapi Allah cek satu. Ini menunjukkan dia akan masuk neraka. Tetapi kalau orang walaupun dia kaya, tapi dia infakkan hartanya ke jalan Allah, dia manfaatkan kekayaannya ke jalan Allah, Allah akan permudahkan hisabnya. Entah-entah dia lagi cepat masuk syurga daripada orang yang miskin tersebut. Bahkan mungkin daripada kalangan mereka yang akan masuk syurga bi ghairi hisab, langsung tak hisab, terus masuk syurga Allah SWT. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kalangan orang-orang yang masuk syurga bi ghairi hisab, tanpa hisab. Amin, Allahumma amin. Dan banyak lagi ya Fadil Ustaz yang akan kita kongsikan lanjutannya dalam Tanya Ustaz. Biar tahu jangan keliru, kita berjeda seketika, kembali selepas ini.
Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi bersama dalam tayangan Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru, berbicara tentang topik ibadat cepat ke syurga. Masih lagi bersama dengan bintang ilmuwan kita Al-Fadhil Ustaz Jafri Abu Bakar. Ustaz, dulu di meja ini juga Ustaz, dalam tayangan Ustaz, kita pernah menerima soalan daripada penonton yang telah lama banyak meninggalkan solat selama berpuluh tahun, tetapi kembali bertaubat kepada Allah, menyesal dan berusaha untuk qada kembali solat yang ditinggalkan. Dan saya teringat dalam tangisannya itu, beliau bersyukur kerana harapan tu masih ada. Saya ingat Ustaz. Jadi sebab itu bila soalan dari sahabat kita bertanya tentang banyak dosa buat, zaman muda ni zaman yang penuh dengan kemaksiatan. Jadi mungkinlah sedikit nasihat, sedikit tambahan Ustaz kepada para penonton yang nak mula kembali jalan menuju kepada redha Allah dan juga jalan taubat. Sedikit pencerahan. Baik Allah sebab yang pertama, jangan putus asa. Jangan putus asa dengan rahmat dan pengampunan oleh Allah SWT. Kita rasa macam Allah tak terima dah aku ni, dosa aku banyak. Tak. Kata Nabi SAW, Sallallahu Muhammad, ada orang yang berlaku Allah berfirman Sallallahu Muhammad dalam sebuah hadis qudsi, hamba-Ku datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi dosa dia, langsung tak ada diisi melainkan dosa dia belaka sepanjang sepenuh bumi ni. Lalu dia minta ampun kepadaku, aku ampunkan dan aku tak peduli, kata Allah. Ada hamba-Ku yang datang membawa dosa di sepenuh langit dan bumi. Bumi dah penuh dah, sampai ke langit dosa dia. Lalu dia minta ampun kepadaku, aku ampunkan wala yubalu, dan aku tak peduli, kata Allah SWT, asalkan dia tidak syirik padaku. Itu je kunci dia, tuan-tuan. InsyaAllah Syed Muhammad, kita teruskanlah bertaubat atas segala dosa-dosa yang kita buat. Usahalah untuk menambahkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Tinggalkan kemaksiatan-kemaksiatan yang sudah dulu kita tenggelam dengan dia. InsyaAllah, biiznillah, itu merupakan tanda Allah sedang memberikan jalan rahmat untuk kita dicalonkan sebagai ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Seterusnya Ustaz, Masrifah Nur Jamain di Facebook. Soalannya Ustaz, adakah dengan sentiasa menghadirkan diri ke majlis-majlis ilmu dikira sebagai ibadah dan jalan yang cepat untuk ke syurga? Dan yang kedua soalannya, apakah amalan zikir atau wirid yang akan menyebabkan cepat dan mudah untuk kita masuk ke dalam syurga? Amin insya-Allah, mudah-mudahan. Insya-Allah. Baik, Allahumma salli Muhammad. Nah, bagus Masrifah Nur Jamain soalan dia. Nombor satu, tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Nabi SAW pernah menyebutkan kepada para sahabat. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu tanya dekat Nabi, "Ya Rasulullah salli ala Muhammad, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ghanimatu majalisudz dzikr?" Apakah habuan yang kami dapat bila kami duduk majlis ilmu ni? Mudah-mudahan kita ni pun dikira sebagai duduk dalam majlis ilmu lah. Kata Nabi SAW, al-ghanimatu majalisuz zikr al-jannah al-jannah. Habuan yang akan kamu dapat bila kamu duduk dalam majlis ilmu ni ialah syurga, syurga, kata Nabi SAW. Ulang dua kali. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW kata, Allahumma salli ala Muhammad, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Bila kamu melintas di satu tempat yang namanya taman-taman syurga, farta'u, singgah, kata Nabi SAW. Sahabat tanya, ma'aridna Rasulullah, apakah itu taman syurga? Kita ni duduk kat dunia lagi, bukan mati lagi. Apa tu maksud taman syurga tu? Kata Nabi SAW, al-halaqatu dzikr, wa fi riwayatin ukhra al-majalisul ilm. Kata Nabi SAW, majlis zikir, ataupun satu riwayat lain, majlis ilmu. Duduk dalam majlis ilmu, Nabi gambarkan dia sebagai taman syurga. Dalam sebuah hadis yang Nabi SAW sebut, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan al-jannah. Siapa yang tempuh satu jalan untuk dia menuntut ilmu, maka Allah akan, Sayyidina Muhammad, mempermudahkan jalan dia untuk masuk syurga Allah. Dan berbagai lagi hadis Nabi SAW yang menceritakan kelebihan-kelebihan menuntut ilmu, Allah, Nabi SAW gandingkan dengan syurga Allah SWT. Memanglah tuan-tuan, sebab apa? Sebab nak masuk syurga, kena basic dia lah, selain pada rahmat Allah, redha Allah, pahala banyak, dosa sikit. Nak dapat pahala banyak, kenalah banyakkan amal soleh. Nak dapat amal soleh yang ada pahala, mesti ada dua syarat. Syarat pertama, mesti tepat sebagaimana yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Syarat kedua, mesti ikhlas kerana Allah. Nak dapat macam mana yang ditunjuk oleh Nabi SAW, kena ada ilmu. Nak dapat ikhlas pun, kena ada ilmu. Nak dapat ilmu, kena duduk dalam majlis ilmu. Tu jalan dia. Itu route dia.
Jadi kalau tak duduk majlis ilmu, macam mana nak dapat jalan untuk masuk syurga Allah SWT? Itu yang pertama. Yang keduanya, pengampunan dosa. Bila kita duduk dalam majlis ilmu, Salih Muhammad, Allah sedang mengampunkan dosa kita ni. Malaikat duduk melebarkan sayap ni. Kami ni nampak je duduk 2 orang ni, Salih Muhammad. Tetapi di sisi ni berapa banyak malaikat kita pun tak tahu. Nah, malaikat melebarkan sayap ni, kita duduk di bawah lembayung sayap malaikat yang sampai ke langit dunia. Dia Tok Guru saya sebut, dia kata apa? Kalau orang nak duduk tenang, kalau anak ayam nak duduk tenang, dia duduk bawah apa? Bawah sayap mak dia. Kepak mak dia kan. Kita nak duduk tenang, nak dapat tenang, kita duduk bawah sayap malaikat. Dan bila duduk dalam majlis ilmu, kita duduk bawah sayap malaikat. Dan malaikat mendoakan dia dengan 2 doa. Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampunkan dosanya, warhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Di pengampunan orang yang keluar daripada majlis ilmu, berguguran dosa-dosa dia. Itu Sayyid Muhammad, betul lah tu. Soalan pertama tadi ni, jalan masuk syurga. Yang kedua, amalan ataupun zikir yang mudah untuk kita amalkan, untuk kita mudah masuk syurga. Tuan-tuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni amalan ni tuan-tuan tolong buat elok-elok. Setiap hari jangan tinggal Sayyid Muhammad. Mudah aja tuan-tuan. 3 kali waktu pagi, 3 kali waktu petang. Macam makan ubat. Tuan-tuan silat. Tapi tak pahit. Dia sedap, redha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula wajabat lahul jannah. Tu hadis satu. Satu hadis lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin muslimin yaqulu hina yusbihu wa hina yumsi 3 marratin raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan illa kana haqqan 'ala Allahi an yurdiyahu yaumal qiyamah. Tidaklah seorang hamba muslim mengucapkan pada ketika dia masuki waktu pagi dan masuki waktu petang, raditu billahi rabba wa bil islam dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, Salih Muhammad, sebanyak 3 kali, melainkan merupakan hak bagi Allah untuk redanya pada hari kiamat. Dan sebuah hadis yang saya baca tadi ni, Salih Muhammad, siapa yang membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin rasulah, maka wajiblah ke atasnya syurga. Jadi mudah ya tuan-tuan. Saya yakin semua tuan-tuan hafal hadis ni, hafal perkataan ni ataupun zikir ni. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. 3 kali pagi, 3 kali petang. Nabi kata apa? Wajiblah ke atasnya syurga. Jadikan amalan setiap hari, amalan yang simple, mudah, yang Salih Muhammad mudah-mudahan berkekalan kita amalkan sampailah kita kembali bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah redha kita untuk masuk ke syurganya. Amin amin rabbal alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Tu zikirnya Ustaz. Saya ingat tu masa zaman sekolah dulu Ustaz. Allah, saya tak ingat siapa yang melagukan zikir tersebut. Rupa-rupanya ada dia punya kelebihan yang luar biasa dan merupakan hadis Nabi SAW. Suara tak sedap tapi bolehlah cuba-cuba Ustaz. Allahu Akbar. Dia mudah-mudahan kita dapat amalkan zikir tersebut. Berapa kali Ustaz? 3 kali pagi, 3 kali petang, insya-Allah. Mudah-mudahan. Kak Mar tolong screenshot, sebar-sebarkan insya-Allah. Itu tanggungjawab Kak Mar tu. Baik, seterusnya Ustaz, kita ada soalan lagi daripada sahabat Facebook kita, Jai yang bertanya. Baik, mudah bagi wanita untuk masuk ke syurga. 4 perkara perlu dijaga: solat, puasa, menjaga maruah diri dan mentaati suami. Dengar macam mudah Ustaz, tetapi telah disepakati oleh para isteri-isteri yang keempat itulah sangatlah susah. Mohon sedikit tips dan panduan daripada Ustaz, terutamanya diuji dengan suami yang panas baran dan ego. Ni fighter punya ni lah. InsyaAllah. Tabarakallah. Soalan mewakili wanita-wanita di luar. Terima kasih banyak Jai atas soalan tersebut. Salih Muhammad, satu hari seorang wanita jumpa Nabi SAW. Dia mengadu dekat Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, untunglah orang lelaki boleh keluar berjihad fi sabilillah. Salih Muhammad, boleh pergi ziarah jenazah, usung jenazah, pergi ke kuburan sebagainya. Kami tak dapat buat macam tu. Ni kecemburuan. Para sahabat ridwanullah alim ajmain
atas kelebihan-kelebihan amalan yang dapat dilakukan oleh orang lain yang mereka tak dapat melakukannya. Macamlah sahabat-sahabat Nabi yang miskin-miskin yang hijrah daripada Mekah pergi ke Madinah kan, daripada tak ada apa nak sedekah. Dia berkata, untunglah orang kaya boleh sedekah, kami tak ada apa nak sedekah. Cemburu. Kalau kita, mereka bolehlah buat, kami tak payahlah. Macam tu pula kan, terbalik kan. Saya Muhammad. Tapi kecemburuan. Wanita-wanita cemburu. Untunglah mereka boleh keluar jihad, kami tak payah keluar jihad. Mereka boleh buat jenazah, kami tak boleh buat jenazah. Kami duduk kat rumah saja. Kata Nabi SAW, orang perempuan mudah je masuk syurga. 4 benda je buat. Nombor 1, taat pada Allah. InsyaAllah taat pada Allah lah. Apa Allah perintah buat belakang. Salih Muhammad. Apa yang Allah larang tinggal belakang. Simple as that. Kan? Yang kedua, taat pada Nabi SAW. Nabi kata apa? Ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang diperintahkan kepada, apa yang dilarang pada kamu, hendaklah kamu tinggalkan. Apa yang diperintah pada kamu, hendaklah kamu lakukan sedaya yang termampu oleh kamu. Simple aja. Tuan-tuan tahu tak? Benda yang Allah suruh, benda yang Allah larang, sikit lah. Sikit sangat je yang Allah tak bagi. Berbanding dengan yang boleh. Yang boleh banyak macam-macam. Yang ketiga, Salih Muhammad, jaga maruah. Jaga maruah diri. Maksud jaga kemaluan, Nabi SAW sebut. Maksud jaga maruah diri dia. Ada benda yang dia boleh cerita, ada benda yang dia tak boleh cerita, ada benda yang dia kena sembunyikan, ada benda yang dia rahsiakan demi menjaga maruah diri dia. Dan yang keempat, taat pada suami dia. Salih Muhammad. Tuan-tuan, Allah uji kita ataupun Allah berikan kepada kita ni sesuai dengan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan membebankan seorang melebihi daripada kemampuan dia. Salih Muhammad, Allah tahu dia tu takat tu. Maka Allah akan bagi orang yang sesuai dengan dia untuk dia masuk syurga. Kalau dia, Allah letak dekat dia Salih Muhammad, seorang yang soleh lah, baik lah, Masya Allah, silap-silap dia pula jadi tak baik. Ya Allah, bagilah aku ni Salih Muhammad, suami yang ni putih lah, suka lah. Mai kat dia hitam dapat. Allah suka. Rupanya yang hitam ni lah bawa dia masuk syurga, ajak dia agama, bimbing dia apa sebagainya. Kadang-kadang Allah letakkan seorang itu, Salih Muhammad, tahu macam mana? Jadi ujian dekat kita untuk Allah berikan kepada kita pahala atas kesabaran dia. Salih Muhammad. Dan kata Nabi SAW, jangan balas kezaliman dengan kezaliman. Oh, suami saya boleh jawab macam tu, suami saya boleh kata kat saya macam tu, awak ingat saya tak boleh kata kat dia macam tu. Endapnya sama je kita dengan dia. Padahal Allah jadikan dia itu sebagai ujian untuk kita supaya Allah mempermudahkan kita untuk masuk ke syurga Allah SWT. Taat pada Allah, taat pada Rasul, jaga maruah, taat pada suami selagi dia tidak perintahkan kepada kita untuk kita melakukan kemaksiatan. InsyaAllah ini jalan mudah seorang wanita untuk masuk syurga Allah. Wallahu a'lam. Di mana letaknya jelaga? Jelaga terletak pada sumbu. Di mana letaknya syurga? Syurga di telapak kaki ibu. Jadi ibu juga memainkan peranan yang penting untuk memasukkan seorang anak ke dalam syurga. InsyaAllah kita akan ikuti kupasannya selepas ini. Kita nak tamat di TV3, kita akan sambung lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Terus kekal bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, insya-Allah. Syukur alhamdulillah untuk lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Dan terima kasih atas kesetiaan dan tontonan anda. Terus tekan butang share ataupun kongsikan, terutama bagi yang menonton di Facebook Live. Sebarkan, mudah-mudahan ramai yang menonton kita pada pagi ini, kerana kita masih lagi bersama Fadil Ustaz Jafri Abu Bakar. Fadil Ustaz, panjang lebar kita bicara tentang ibadat cepat ke syurga. Amalan tadi Ustaz dah kongsi, raditu billahi rabba wa bil islamina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amalkan 3 kali selepas subuh dan juga selepas asar, pagi dan juga petang. Jadi mudah-mudahan kita dapat kekuatan untuk sama-sama kita amalkan, insya-Allah. Baik Ustaz, tadi sebelum kita berehat, sebelum kita nak raikan soalan daripada sahabat Facebook, ada pantun saya kongsikan pada Ustaz. Saya jual, Ustaz tak beli lagi lah. Lepas ni Ustaz. Pantun tentang ibu. Di mana letaknya syurga? Syurga di telapak kaki ibu, Ustaz. Jadi salah satu kebaikan yang kita boleh
dapat syurga ialah dengan khidmat kepada ibu kita. Ya, jadi sedikit pencerahan daripada Ustaz. Benar tu, Salih Muhammad. Kunci kita untuk masuk syurga Allah itu sebenarnya ada di rumah-rumah kita. Allahu Akbar. Bila Nabi SAW naik tangga mimbar 3 kali kan, Salih Muhammad. Nabi naik tangga mimbar, kemudian Allah Salih Muhammad, Nabi kata amin, amin. 3 kali Nabi kata amin. Para sahabat pun keheranan apa yang Nabi aminkan, tak pernah Nabi buat macam tu. Lalu Salih Muhammad kata Nabi SAW, tadi malaikat Jibril datang kepadaku dan malaikat Jibril berdoa dengan 3 doa dan aku aminkan doa malaikat Jibril itu. Salah satunya ialah Ustaz Jumat, celakalah kepada orang yang Allah kurniakan kepada mereka ibu dan ayah atau salah seorang daripada keduanya, namun tidak menjadi penyebab dia masuk syurga. Padahal dia dah ada depan mata kita. Ibu, ayah ataupun salah seorang daripada keduanya sudah berada di hadapan mata kita, tetapi kita tidak memanfaatkan mereka sebaiknya untuk menjadi penyebab kita masuk syurga Allah. Orang ni celaka, kata Nabi SAW. Maka tuan-tuan, khidmat kita kepada ibu dan ayah bukan setakat waktu hidup ya. Khidmat kepada ibu dan ayah walaupun selepas mereka sudah kembali ke rahmatullah. Khidmat dengan doa, khidmat dengan sedekah, khidmat dengan amalan-amalan soleh yang kita lakukan yang akan membahagiakan mereka. Tuan, kesimpulan dia, jadikanlah ibu dan ayah kita itu, pegang mereka erat-erat sebab mereka lah kunci kita untuk masuk ke syurga Allah SWT. Wallahualam. Amin, insya-Allah, mudah-mudahan. Berikutnya Ustaz, kita ada Ana Karnina di Facebook. Bagaimanakah dan tips atau panduan ibadat cepat ke syurga tanpa halangan? Dan yang kedua, adakah orang-orang yang sabar dalam ibadah akan mendapat rahmat dan syafaat di akhirat kelak? Mohon penjelasan Ustaz. Ana Karnina, terima kasih Salih Muhammad atas soalan yang sangat baik ni. Satu amalan. Lagi satu amalan lagi. Yang tuan-tuan tolong buat, tuan-tuan jangan tinggal. Dan saya yakin tuan-tuan dah hafaz dah amalan ni. Cuma kadang-kadang kita selalu bahasa kampung kita, Anas, take for granted. Saya ni satu kampung, Anas. Dekat London. Ya, kita biasalah tu bahasa kita. Skipping. Nabi SAW kata apa? Nabi kata, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhul jannah illa an yamut. Kata Nabi SAW. Hadis ini riwayat Imam An-Nasa'i, hadis sahih. Nabi kata, man qara'a, siapa yang baca ayat kursi setiap kali lepas solat fardu dia, maka tidak ada apa pun yang akan menghalangnya daripada dia masuk syurga kecuali kematian. Maksudnya syurga tu dah ready dah, duk tunggu dia je nak masuk. Salih Muhammad, cuma satu aja yang menghalang dia masuk syurga. Apa dia? Sebab tak mati lagi. Faham macam itulah. Jadi tu kata apa, amalan mudah yang tak akan menjadi apa semat dia, yang akan masuk syurga tanpa halangan, itu amalan dia. Kita kadang-kadang bila lepas solat ni tuan-tuan, kita selalu tinggal ayat kursi. Nak cepat punya time, Al-Fatihah, baca Fatihah, kemudian baca doa. Tak, jangan tinggal baca ayat kursi. Walaupun kita kelang kabut sambil berjalan pun boleh. Bukan kursi, tunggu kursi dia bawa, dia tak tinggal. Walaupun kita tak duduk atas kursi. Kan? Jadi sambil berjalan boleh. Asalkan kita buat lepas daripada kita setiap solat fardu. Tu tanam tu elok, pegang tu elok, jangan tinggal dah sampai bila-bila. Yang keduanya, apakah sabar dalam melakukan ketaatan ini akan boleh mendapat rahmat dan syafaat untuk dia masuk syurga Allah? Memang demikian disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Salah satu daripada kunci untuk kita masuk ke syurga Allah ialah dengan sabar dalam melakukan ketaatan. Sebab bukan senang nak buat taat, tuan-tuan. Bukan senang nak buat taat. Ya Allah, nak bangun 2 rakaat sembahyang, ingat senang kah? Ingat senang kan nak bangun tahajud? Ingat senang kah? Susah. Ingat senang kan nak baca Quran? Sebab tu orang tua-tua kata apa? Orang kita kata, terang nak baca je Quran ni. Semayang tu terang nak bangkit je. Terang ni maksud, macam mana kata? Bangun aja jadilah. Tu buka je Quran jadilah. Kita ni kalau buka je Quran dan nak baca satu ayat, akhirnya dapat satu muka surat. Asal nak buka aja, asal buka aja, asal bangun je kita dapat, insya-Allah. Jadi Ustaz Muhammad, dalam keadaan ibadat kita kena mujahadah. Sebab tu Nabi SAW ajak dekat kita doa. Nabi pesan dekat para sahabat doa supaya kita ni rajin buat ibadat, rajin berzikir. Salih Muhammad, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa
wa syukrika wa husni ibadatik. Mudah-mudahan Allah Ustaz Muhammad berikan kepada kita, kurniakan, rezekikan kepada kita ala zikrika, dalam keadaan kita banyak mengingati Allah. Ustaz Muhammad wa syukrika, dan Ustaz Muhammad banyak mensyukuri atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, wa husni ibadatik, dan kebaikan ataupun kecantikan dalam ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah tu jangan tinggal doa tu setiap hari supaya Allah beri kepada kita kekuatan untuk kita melakukan ibadat. Wallahu a'lam. Jangan tinggal doa tersebut setiap kali selepas solat, dan jangan tinggal ayat kursi, Ustaz. Betul. Baik. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan lagi soalan daripada Jura Azlin Sufyan di Facebook. Baik. Soalannya Ustaz, yang pertama, selain daripada amalan fardu yang wajib, apakah amalan atau ibadah yang nampak ringkas atau simple lah bahasa orang kampung kita tadi kan, tetapi dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke syurga, yang ramai meremehkannya serta kerugian yang nyata? Yang kedua, masuk ke syurga adalah dengan rahmat Allah. Bagaimanakah dan caranya kita untuk menjadi insan yang terpilih itu, Ustaz? Mohon pencerahan. Baik, Allah SWT, banyaklah sebenarnya amalan-amalan yang boleh kita kongsikan. Jura Azlin Sufyan, Ustaz Muhammad, di antaranya ialah Ustaz Muhammad, amalan yang nampak simple tapi subhanallah, susah juga kita nak buat ni kan. Kata Nabi SAW, di antara bendanya ialah Ustaz Muhammad, menjaga kehormatan saudara se-Islam dia. Ya, keaiban dia. Susah nak buat yang tu payah. Zaman viral. Kata Nabi SAW, man radda an irdi akhihi raddallahu an wajhin nar yaumal qiyamah. Siapa yang membela harga diri, membela saudaranya, Sallallahu Muhammad, saya di hari kiamat Allah akan memalingkan wajahnya daripada api neraka. Kalau Allah palingkan wajah api neraka tu, masuk syurga lah tu. Saya cuma masuk dia apa? Antara benda yang kita boleh buat disebut sebagai mempertahankan saudaranya ialah dengan maksud dia tak bercakap keburukan tentang saudaranya, ataupun bila saudaranya difitnah, diuji dengan sesuatu, dia mempertahankannya. Itu di antaranya. Yang keduanya, tuan-tuan sekalian, Sallallahu Muhammad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ni pun susah juga. Susah juga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku menjamin sebuah rumah di tengah syurga bagi orang yang meninggalkan debat walaupun dia berada pada pihak yang benar. Aku menjamin sebuah rumah di tengah syurga kepada orang yang meninggalkan dusta walaupun dia berbohong, walaupun dia bergurau senda. Aku menjamin sebuah rumah di tingkat teratas syurga bagi orang yang memperbaguskan akhlak dia. Ni orang dapat rumah-rumah dalam syurga ni. Dapat rumah di pinggir syurga. Siapa? Orang yang meninggalkan debat walaupun dia betul. Orang kata kita, diam sudahlah, pasal apa? Tak maulah aku duk bahas-bahas dengan dia. Tapi hang betul, walaupun aku betul dah, pasal apa? Allah janji di syurga tu. Kita, kalau kita betul, kalau kita tak betul pun kita pertahan, apatah lagi kalau kita betul. Kan? Tapi kalau kita boleh diam, sabarlah, tak apalah orang kata, biarlah orang fitnah. Diam sudahlah, dapat satu rumah dalam syurga. Kalau bohong, buat main-main je. Alah nak bohong je, nak main-main je, nak buat konten tapi bohong. Siapa boleh tinggal yang tu, Allah bina satu rumah dekat dia di tengah syurga. Oi, subhanallah, jangan main-main. Akhlak baik, Allah bina satu rumah di puncak syurga. Itulah dua amalan, mudah-mudahan. 4 amalan saya bagi tu. Kan, 4 amalan ni. Saya sebut, satu, jaga aib saudara. Nombor 2, meninggalkan debat walaupun dia betul. Yang ketiga, meninggalkan berbohong walaupun main-main. Yang keempat, memperbaguskan akhlak. Ni 4 jalan untuk dia dapat syurga Allah SWT. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kelompok itu. Yang kedua, masuk ke syurga Allah dengan rahmat Allah. Bagaimana dan caranya untuk kita menjadi insan terpilih? Maksud dia redha. Redha segala ketentuan yang telah Allah berikan kepada kita. Redha dalam menerima segala Sallallahu Muhammad perintah daripada Allah. Redha dalam keadaan kita meninggalkan segala larangan tanpa kita persoalkan walaupun sedikit. Pasal apa Allah larang macam ni? Alah, kan aku macam ni. Kan Allah dah bagi cantik macam ni. Pasal apa nak kena sembunyi lagi? Kan macam-macam persoalan yang kita bagi pada Allah dalam keadaan Allah perintah pada kita untuk melakukannya. Dapat redha tu, insya-Allah Allah akan melimpahkan rahmat
untuk kita insya-Allah. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Di antara doa yang selepas kita membaca Quran ialah kita berdoa minta kepada Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu dengan syafaat Al-Quran. Jadi Al-Quran juga antara penyebab kita masuk ke dalam syurga. InsyaAllah kita akan bahaskan selepas ini. Terus kekal bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, kembali selepas ini. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala, siapa kita dulu tidak penting. Yang penting siapa dan bagaimana kita sekarang. Para penonton, kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Jafri Abu Bakar membicarakan ibadat cepat ke syurga. Terima kasih atas kesetiaan anda sehingga ke hujung siaran Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita syurganya. Amin. Allahumma amin. Baik, Fadil Ustaz dan juga sidang penonton, kita berbicara tentang Quran tadi sebelum kita berhenti rehat. Kita doa minta kepada Allah antaranya selepas kita membaca Al-Quran, masukkan kami wahai Allah ke dalam syurga-Mu bisyafa'atil Quran. Mungkin sedikit pencerahan Ustaz tentang bagaimana mendapat syurga Allah melalui Al-Quran Ustaz. Antara benda yang kita boleh masuk syurga, membantu kita untuk mempermudahkan kita masuk syurga ialah dengan syafaat. Syafaat. Ada banyak bentuk syafaat dalam di yaumul qiyamah nanti. Dan yang paling besar ialah syafaatul uzma ataupun syafaatul kubra. Syafaat yang paling besar ataupun syafaat yang paling agung, iaitu syafaat baginda Rasulullah SAW. Dan salah satunya ialah syafaat Al-Quran. Kata Nabi SAW, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, nanti Al-Quran akan datang di hari kiamat bagi syafaat kepada ashabih. Ini maksud sahabat-sahabat, orang yang bersuhbah dengan Al-Quran. Kalau takat kali baca itu bukan sahabat, tu bukan kawan, tu tak tahu nak sebut apa. Sahabat ni orang yang susah payah bersama, kan? Ustaz Muhammad, sedih, suka, duka bersama. Ini orang yang bersuhbah, bersahabat dengan Quran. Ini orang yang akan layak untuk mendapat syafaat Al-Quran. Tapi Nabi kata apa? Bacalah Quran. Nabi suruh kita baca Quran. Mulakan dengan kita banyak membaca Al-Quran. InsyaAllah satu hari nanti kita akan jadi orang yang bersahabat dengan Al-Quran, insyaAllah. Amin, insyaAllah, mudah-mudahan. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan lagi soalan daripada Mak Etun di Facebook. Ringkas soalannya, ibadat cepat ke syurga. Bagaimanakah mereka yang banyak melakukan maksiat? Adakah mereka berpeluang untuk ke syurga, dan bagaimanakah dan apakah kaedah atau caranya Ustaz? Ya Allah, Ustaz Muhammad, terima kasih Mak Etun tolong tanyakan soalan. Ustaz Muhammad, sebab kita ni banyak rasa macam give up lah. Kita pun risau, kita ni Allah banyak dosa kita buat. Kalau buat dosa ni ikhlas. Allah. Kalau buat baik payah ni ikhlas. Ikhlas ni apa? Dua lah paling tidak. Tak payah orang suruh, sembunyi pada orang. Itu ikhlas lah kan. Dia hang buat ni siapa suruh ni, tak ada siapa suruh aku ikhlas ni. Betul lah tu. Ataupun sembunyi pada orang kan. Antara baik dengan jahat mana ikhlas lagi? Baik tunggu orang suruh pun nak buat. Kan? Baik semua nak beritahu ke orang. Hashtag dan tahajud, hashtag dan Quran, hashtag dan sedekah, semua nak, hashtag dan dakwah. Semua nak beritahu ke orang. Tapi dalam bab maksiat semua sembunyi. Kan? Tak payah siapa suruh pun buat maksiat. Lepas tu sembunyi-sembunyi, siapa pun tak tahu. Nampak ikhlas tu ada pada maksiat lebih pada baik kan. Tapi macam itulah kita. Itulah sifat kita sebagai manusia. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam mesti melakukan kesalahan. Khairul qatta'in at-tawwabun. Tapi di sana Nabi SAW tunjuk penyelesaiannya. Yang paling baik daripada orang yang berdosa ialah orang yang bertaubat. Tuan-tuan, rujuk surah Ali Imran, ayat yang ke-133. Ini jawapan kepada mak itu tadi ni. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawa wal ard. Uiddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu kepada keampunan, bersegeralah kamu kepada pengampunan daripada Tuhan kamu. Wa jannatin, dan syurga, yang syurga ini seluas langit dan bumi, yang disediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Jawapan dia tuan-tuan ialah bila kita banyak melakukan kesalahan, kita bersegera untuk melakukan taubat, bersegera untuk minta ampun.
Sebab tu Allah kata tu, wasari'u ila maghfirah, bersegera, cepat-cepat minta ampun, dan syurga yang seluas langit dan bumi Allah akan bagi kepada orang-orang yang minta ampun ni. Sebab tu tuan-tuan, dalam kita melakukan dosa kemaksiatan, jangan tangguh taubat. Pasal apa jangan tangguh taubat? Sebab yang pertama, kita masih merasa getaran dosa tu. Dosa ni dia ada getar dia tuan-tuan. Kita rasa. Seorang sahabat Nabi masuk depan Nabi SAW. Dia masuk celah-celah orang. Nabi tahan dia daripada jauh. Nabi kata apa? Kamu nak tanya tentang al-birru dan al-ithmu, betul? Al-birru tu maksud baik. Al-ithmu tu maksud maksiat, dosa. Dia kata, ya Rasulullah. Al-bir itu kamu merasakan tenang dengan dia. Rasa tenang. Kebaikan tu rasa tenang. Keburukan itu pula kamu rasa gelisah dengan dia. Dan kamu benci perbuatan itu dilihat oleh orang. Maksudnya, dalam maksiat ni kita rasa getar, kita rasa takut. Kita buat tu, dia rasa. Walau sikit kita akan rasa. Cumanya, getaran ini akan makin hilang. Makin hilang. Makin hilang macam mana? Hari ni buat dosa, getar tu ada lagi. Tangguh esok. Tangguh dosa. Dosa yang kita buat setahun yang lepas, orang kata, taubatlah, tak rasa sangat. Tapi kalau baru buat, ya Allah, aku takutnya, takut ni. Taubatlah ni. Taubat tu, kesungguhan taubat itu lebih kuat pada hari kita melakukan dosa berbanding selepas tahun kita melakukan dosa tersebut. Tuan faham tak maksudnya? Jadi, dalam keadaan kesungguhan, nak dapat kesungguhan untuk melakukan taubat ini, ialah bila kita bersegera untuk bertaubat pada ketika kita melakukan dosa dan kemaksiatan tersebut. Jangan kita ni terjebak lagi. Nabi SAW cerita, Allah berfirman, ada hamba-Ku, dia hari ni dia buat dosa. Kemudian dia ingat dia ada Tuhan yang Maha Pengampun. Lalu dia bertaubat, aku ampunkan dosa dia. Esok dia buat lagi dosa tu, tapi dia ingat, kata dia ada Tuhan yang Maha Pengampun. Lalu dia minta ampun, aku ampunkan dosa dia. Lalu berikutnya, demikianlah berterusan. Lepas satu, Allah akan tetap mengampunkan dosanya. Sehinggalah dia sendiri jemu untuk dia minta ampun kepada Allah. Dan Allah tak pernah jemu untuk mengampunkan dosa hamba yang bertaubat. Wallahualam. Allahu Akbar. Sekarang umur baru 20, 30. Relax lah. Nanti 60 baru bertaubat. Itu klise. Selalu kita dengar tu, Ustaz. Kan? Jadi, orang kata apa? Mati ni dia tidak mengenal usia, Ustaz. Allahu Akbar. Jadi sebab itu kita kena segera kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Berikutnya Ustaz dan juga sidang penonton, terus cergas untuk soalan yang berikutnya. Mungkin ada yang bila dah minit-minit akhir ni macam itulah Ustaz. Kita nak kembalikan kecergasan tu kerana banyak lagi soalan kita nak raikan, iaitu Hana Wanci di Facebook. Soalannya Ustaz, antara solat 5 waktu sehari semalam adalah jambatan untuk kita ke syurga. Bagaimanakah dengan solat-solat sunat, terutamanya solat taubat dan tahajud? Adakah ianya sebagai bonus kepada mereka yang istiqamah melakukannya, Ustaz? Subhanallah, Sayyid Muhammad. Awalahu yuhasabu 'abdan fi yaumil qiyamah as-salatu. Benda yang paling mula sekali Allah nak cek nanti di yaumul qiyamah ialah semayang dia. Kalau elok semayang ni, maka eloklah amalan semua yang lain. Kalau buruk ni, amalan dia, Ustaz Jumat, kalau buruk semayang tu, maka buruklah yang lain. Allah tak mau tengok dah. Buatlah puasa banyak ke, zakat banyak ke, sedekah banyak-banyak, tapi semayang tak jaga, Allah tak pandang. Allah kata dekat malaikat, dia ni orang semayang ke? Dia pergi depan Allah ni. Dia orang semayang, ya Allah, semayang dia, Sayyid Muhammad. Tapi ya Allah, semayang dia macam kain buruk. Ongak sana, lompong sini, lubang sini. Saya ingat itulah semayang kita. Itulah semayang kita. Semayang subuh dia, semayang tak? Semayang, Ustaz. Macam mana semayang subuh dia ni? Khusyuk tak? Tu apa ni, bacaan Fatihah tu sahih elok tak? Tu surah-surah yang baca tu elok kemah elok tak? Saya Muhammad, lalai taklah semayang kita. Kita pun tahu amalan kita tu, Saya Muhammad, sangat buruk dan sangat teruk. Kalau macam tu punya lompong dan kosong, Salih Alaihi Wasallam, ni bukan cerita orang tak buat, ni cerita dah buat dah ni. Tapi tak elok, Salih Muhammad. Habis macam mana? Allah kata dekat malaikat, dia ada tak semayang-semayang sunat? Ada tak ada semayang sunat? Ada, ya Allah. Ambil amalan-amalan sunat, pahala-pahala sunat tu, tampung-tampung yang lompong tadi, yang kosong tadi, yang berlubang tadi. Tampung-tampung elok, Sayyid Muhammad. Akhirnya semayang dia jadi sempurna, barulah dia masuk syurga Allah. Ni kalau kita tak ada amalan sunat, kita tampung apa? Sebab tu Nabi SAW sangat menjaga 10 sunat qabliyah dan ba'diyah, 10 rakaat ni, Sayyid Muhammad.
Jagalah tuan-tuan, salli alaihi Muhammad. Jaga, kena paksa diri. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astaghfirullahalazim. Istighfar tu istighfar faham sungguh. Aku sembahyang tadi teruknya, ya Allah, lalainya, teruknya sembahyang aku tadi ni. Paksa diri. Allahu akbar. Bangun juga sembahyang sunat. Untuk apa? Untuk tampung solat kita yang tak sempurna tadi. Demikian juga amalan-amalan yang lain. Solat tahajud sungguh itu kekuatan kita dengan Allah. Ustaz Muhammad, Allah kata dekat malaikat Ustaz Muhammad, Ustaz Muhammad, ada tak hamba aku ni bangun pada waktu ni. Ustaz Muhammad, may yud'illah, siapa yang may yad'uni astajib lakum, siapa yang berdoa aku nak makbulkan doa dia. Wa may yas'aluni fa'utiyahu, siapa yang minta apa-apa aku nak bagi kat dia. Wa may yastaghfiruni faghfir lahu, siapa yang minta ampun aku nak ampun dosa dia. Bila tu sepertiga akhir malam. Bangunlah minta pada Allah, kita banyak dosa, kita banyak keperluan yang minta pada Allah. Ini merupakan amalan-amalan yang disunatkan pada kita untuk melakukan, untuk menyempurnakan amalan-amalan fardu kita yang memang tak pernah sempurna. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita bertanya. Kepada Ustaz dan juga para penonton, banyak yang telah kita kongsikan kepada anda pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat kita sama-sama amalkan dan juga sampaikan. Dan sudah tak salah kita hampir menuju ke penghujung untuk siaran pada pagi ini. Sebagai khulasah kepada perbincangan kita keseluruhannya, Ustaz, ada 3 pelantinakan yang mungkin boleh Ustaz kongsikan kepada para penonton. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang pertamanya tuan-tuan, bersungguh-sungguhlah kita untuk mencari jalan kembali kita ke syurga Allah SWT. Allahumma salli ala Muhammad, tuan-tuan. Jadi lakukanlah berbagai apa saja bentuk amalan. Kena ada kesungguhan tu. Yang kedua tuan-tuan, perkuatkanlah keimanan kita kepada benda-benda akhirat yang dalamnya ada syurga. Benda akhirat, benda-benda yang disebut sebagai benda-benda yang Allah SWT tak nampak di mata kita, disebut sebagai benda gaib. Maka dia tak akan boleh untuk kita bersungguh pada benda gaib kalau kita tak punya iman yang kuat. Maka perkukuhkanlah iman kita supaya kita dapat kuat sebab keimanan kita kepada benda gaib ini yang akan menyebabkan kita bersungguh dalam melakukan ibadat. Yang ketiga, bersungguhlah untuk mendapat redha yang mengundang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli alaihi. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk dalam kelompok orang-orang yang akan dikurniakan oleh Allah syurga Allah SWT. Letakkan diri kita, masukkan diri kita sebagai salah seorang daripada calon ahli syurga Allah SWT, dan berdoalah kepada Allah dengan doa yang paling baik yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita termasuk dalam kelompok orang yang akan dikurniakan syurga Allah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menganjurkan kepada kita, kalau nak berdoa, mintalah syurga Firdaus. Walaupun kita tahu kita tak layak untuk dapat syurga, tapi minta syurga Firdaus. Itu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan jadi manfaat. Amin, insyaallah. Mudah-mudahan ada sedikit doa, mudah-mudahan Allah Taala berkati kita, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin muslimati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma 'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jazakallah khair kepada Fadhil Ustaz Jafri Abu Bakar untuk perkongsiannya. Dan kepada anda para penonton, bagi yang terlepas info atau siaran awal, anda boleh catch up atau tonton semula di aplikasi Tonton dengan muat turun dan langgan segera. Jangan tunggu-tunggu lagi. Sekian yang dapat kami sajikan pada hari ini. Untuk apa membawa sayur kalau ikan banyak dibeli? Untuk apa kami menegur kalau tuan tidak peduli? Sama-sama kita bantu sebar luaskan dan sama-sama kita amalkan apa yang telah dikongsikan oleh Fadhil Ustaz. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan kafaratul majlis dan suratul Asr.
Terima kasih banyak Ustaz. Ya, sama-sama.